Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Syukur setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk terus dapat bersama-sama lagi berkumpul di rumah Allah pada malam ini, malam 14 Zulhijjah. Kita ada 17 hari lagi Zulhijjah sebelum daripada kita berpindah ke Ma'al Hijrah yang baru 1448. Jadi syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia yang sempat pada tahun ini untuk melalui 2 hari raya sepanjang tahun ya. Dulu kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga Ramadan. Alhamdulillah Ramadan berakhir, kita sempat berhari raya. Kemudian Allah izinkan lagi kita untuk sempat dengan Idul Adha sehingga melewati hari tasyrik yang akhir pada asar tadi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita terus berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur lagi ya, supaya kita dapat bersama-sama lagi dengan tahun yang akan datang. Semoga Allah terima ibadat kita sepanjang Ramadan. Dan mulai daripada bulan ke-6 nanti tahun hadapan kita berdoa pula Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Untuk sekarang kita berdoa Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah, terima segala ibadat yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan itu. Apapun kita masih lagi berada pada bulan haram ya, bulan haram belum berakhir lagi, kerana dia akan bersambung dengan awal tahun yang akan datang, iaitu bulan Muharram. Ya, bulan Haram, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lepas itu tak ada bulan haram sehingga dekat Ramadan nanti apabila datang bulan Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Amin. InsyaAllah malam ini kita akan teruskan pembacaan Tafsir Al-Munir duduk yang ke-29. Kalau tak salah saya, kita berada di muka surat 346, yaitu tajuk yang terakhir dalam ayat-ayat daripada surah Al-Insan. Kita masih dalam surah Al-Insan. Tajuk terakhir perihal golongan taat dan golongan derhaka yang musyrik. Ya, ia melibatkan ayat 22 sehingga akhir surah, iaitu ayat 31. Itu yang ada dalam catatan saya ya. Seperti biasa, saya mula dengan membaca ayat-ayat yang diberikan tajuk oleh pengarang perihal golongan taat dan golongan derhaka yang musyrik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Sadaqallahul Azim. Sampai di situ berakhirlah ayat daripada surah yang menguraikan tentang manusia yang dinamakan surah Al-Insan. Dan ayat-ayat yang saya baca tadi kalau diringkaskan maka seperti tajuk yang diberikan oleh pengarang perihal golongan ta'an dan golongan derhaka yang musyrik. Itulah yang dijelaskan oleh Allah mulai dari ayat 23 hingga akhir surah Al-Insan. Sebelum kita pergi kepada memahami maksud ayat yang saya baca tadi dengan tafsirannya, di sini dinyatakan dahulu sebab turun ayat 24. Ayat 24 itu ialah Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Ayat itu bermaksud maka bersabarlah engkau wahai Muhammad melaksanakan ketetapan dan janganlah engkau ikuti kehendak orang yang berdosa atau orang yang kufur ingkar di kalangan mereka golongan musyrikin. Ayat ini perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kaedah kita memahami Al-Quran, perintah kepada Nabi adalah perintah juga kepada kita sebagai umatnya. Baik, apa sebab Allah turunkan ayat itu? Abdul Razak, Ibn Jarir dan Ibn Munzir meriwayatkan daripada Qatadah, diberitahu kepadanya bahawa Abu Jahal berkata, ini Abu Jahal ya. Abu Jahal berkata, sekiranya aku melihat Muhammad mendirikan salat, dia marah sangat kalau Rasulullah. Dia kata kalau saya nampak dia Nabi sembahyang, niscaya aku akan menginjak lehernya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, jangan engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka dan orang yang kufur ingkar. Jangan engkau ikut kehendak orang berdosa. Maksud dari sebab turun ialah Abu Jahal. Kehendaknya ialah Rasulullah tidak lagi melakukan salat, ya, dekat dengan Kaabah terutamanya. Itu kehendak daripada Abu Jahal. Maka Allah turunkan ayat wala tuti' minhum asiman aw kafura. Bukan fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asiman aw kafura. Bersabarlah engkau wahai Muhammad melaksanakan segala ketetapan Allah, sampaikan terus syariat Allah, laksanakan apa yang Allah suruh kamu lakukan, tinggalkan apa yang Allah telah kehendaki kamu tinggalkannya. Jangan taat kepada orang yang kufur dan berdosa itu. Itu sebab turun ayat ya. Nanti kita lihat huraian kepada ayat itu. Tapi sebelum daripada tafsiran, dia ada satu tajuk kaitan ayat dengan ayat sebelum. Kaitan ayat 23 hingga 31 dengan sekumpulan ayat sebelum daripadanya yang kita habiskan dahulu. Selepas menerangkan tentang keadaan orang kafir dan mukmin di akhirat, itu pada ayat-ayat sebelum ayat 23 ini, Allah menetapkan pendirian Rasulullah SAW dan melapangkan dada baginda Nabi dengan penuh sabar menghadapi ujian. Ini memandangkan orang kafir telah melempar tuhmahan kepada baginda sebagai tukang tilik dan ahli sihir. Mereka sakitkan hati Nabi. Bila Nabi sampaikan Al-Quran, mereka tak mampu untuk membuat yang standing dengannya. Lalu mereka mengatakan Muhammad ini tak ada apa pun, dia tukang sihir, dia tukang tilik. Pada ayat yang lain mereka mengatakan Nabi Muhammad ini seorang ahli syair sahaja. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahawa dia adalah seorang rasul yang menyampaikan wahyu. Susulan itu Allah memaklumkan sebenarnya apa yang disampaikan baginda adalah wahyu. Di mana ayatnya? Ayat pertama saya baca tadi, itu ayat 23.
Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Al-Quran itu secara beransur-ansur. Yang kau sampaikan itu bukan syair, bukan kerana kamu tukang sihir atau tukang tilik. Kamu boleh mengucapkan perkataan yang hebat, tapi yang kamu sampaikan itu adalah wahyu dari aku, kata Allah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi jangan peduli apa-apa tuduhan daripada kalangan golongan musyrikin seperti Abu Jahal itu. Allah memaklumkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh baginda adalah wahyu. Kemudian Allah memerintahkan baginda agar bersabar, itu pada ayat fasbir li hukmi rabbika, bersabar menghadapi tentangan kaum baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Selanjutnya, selepas ayat 10 bersabar, Allah menyebut hal ehwal dua golongan tersebut di dunia. Didahulukan keterangan mengenai golongan taat yang terdiri dari Rasulullah dan umatnya. Selepas itu baru disebutkan mengenai golongan kafir yang durhaka. Itu nanti bermula daripada ayat wazkur isma rabbika bukratan wa asila wa min al-laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Sekarang kita lihat kepada tafsiran ayat 23 hingga ayat 31 akhir surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Quran yang kita baca. Quran yang dibaca oleh kita waktu salat dari Fatihah, tiap orang dari kita baca 3 kali. Kita ikuti bacaan surah oleh imam. Pertama surah At-Takasur, yang kedua surah Iza Jaa Nasrullah. Itu semuanya itu adalah Al-Quran, ya. Allah menurunkan kepada Rasulullah Al-Quran yang diturunkan secara berperingkat dan beransur-ansur. Tanzila itu turun sedikit kepada Rasulullah. Ia turun secara sekaligus pada bulan Ramadan, malam Qadar, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di satu tempat yang dipanggil Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun kepada Nabi kita Muhammad SAW sedikit demi sedikit. Lalu Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Maknanya, wahai Rasul, sesungguhnya kami Tuhan yang benar menurunkan kepada kamu Al-Quran secara berperingkat-peringkat, beransur-ansur dalam masa yang di kitab tu dia tulis 13 tahun, ya. Sebenarnya dalam masa 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang 13 tu sebenarnya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Masa turun Quran lebih kurang 23 tahun. Sejak usia Rasulullah dilantik jadi Rasul, umur dia 40 tahun. Kemudian baginda wafat dalam usia 63 tahun. Itulah masa Allah menurunkan Quran secara sedikit demi sedikit, ya. Allah tidak menurunkan keseluruhan sekaligus. Ini bertujuan untuk memudahkan Rasulullah menghafal, satu. Yang kedua, untuk memudahkan Rasulullah menghayati dan mengamalkannya. Bayangkan kalau turun, jalankan semua sekali. Kalau turun 1 juzuk pun nak menghafalnya susah, nak melaksanakannya pun tak mampu kalau begitu banyak. Tapi dia turun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Turun yang pertama hanya menyuruh baginda Rasulullah SAW supaya membaca dengan nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh berfikir tentang manusia, khalaqal insana min 'alaq, sampai kepada Allah beritahu dia mengajar manusia apa yang manusia tidak ketahui dengan firman-Nya 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu saja. Peringkat yang paling awal. Kemudian turun 13 tahun. Seluruh surah Makkiyah diturunkan dalam masa 13 tahun itu. Maka mudah Rasulullah menghafal, menghayati dan mengamalkan. Di samping itu dapat menetapkan pendirian orang beriman dalam menangani suatu masalah. Ianya bukan rekaan engkau wahai Muhammad, kata Allah, ya, seperti yang didakwa oleh kaum musyrikin. Karena Quran itu
turun kepada Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan keperluan. Biasanya bila ada soalan ataupun ada peristiwa yang berlaku yang memerlukan penjelasan, maka turunlah Al-Quran. Ya. Kita tidak banyak yang ingat, tapi kalau contoh-contoh di Madinah, di Mekah itu di peringkat awal. Di Mekah itu di antara yang dipersoalkan oleh golongan musyrikin Quraisy yang kita hafal surah-surahnya. Ya, golongan musyrikin Quraisy pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, wahai Muhammad, mereka tak panggil ya Rasulullah, mereka tak beriman. Mereka kata, ya Muhammad, sif lana rabbuka ahwa min zahabin abin fiddah. Wahai Muhammad, cuma kamu tolong terangkan, sifatkan Tuhan kamu dibuat dari emas ke dari perak. Kami nak tahu Tuhan kami tahu kan, ada yang daripada pokok, ada yang daripada batu, itu Tuhan kami. Cuma terangkan Tuhan kamu. Maka Nabi Muhammad memerlukan jawaban. Maka Allah turunkan ayat yang kita hafal, Qul huwallahu ahad, sampai lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini keperluan. Sampai satu ketika mereka dah bosan dengan Nabi Muhammad dan Muhammad terus berdakwah. Akhirnya mereka berfikir, apa kata kalau kita cuba buat satu tawaran kepada Nabi Muhammad, iaitu kita bergilir-gilir, kita sembah Allah Tuhan dia, kita minta dia sembah berhala-berhala kita ni dalam satu tempoh masa yang tertentu, katalah sebulan. Kalau sebulan sembah Allah itu bagus, kami teruskan. Kalau kamu dapati sembah berhala kami ini bagus, kamu teruskan. Akhirnya kalau sembah Allah bagus, berhentilah sembah berhala. Kalau sembah berhala bagus, tak payah sembah Allah. Ataupun kita rasa sama je baik, kita buat giliran. Jangan nak jawab. Maka Allah turunkan, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai lakum dinukum waliyadin. Inilah yang dimaksudkan. Ada kata di sini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kerana untuk menetapkan pendirian orang beriman dalam menangani suatu masalah. Ia yakni Quran bukan rekaan Nabi Muhammad, tapi ia adalah dari Allah, bukan seperti yang dituduh oleh golongan musyrikin. Itu huraian kepada ayat Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Ayat ini adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah bagi menghadapi pendustaan kaum musyrikin yang menuduh baginda sebagai tukang tilik dan ahli sihir. Di samping mengisytiharkan kepada manusia sejagat bahawa apa yang disampaikan oleh baginda wahyu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Jadi ayat Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, nah isytihar kepada manusia sampai zaman kita ini, Quran itu bukan Muhammad, dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berasaskan perkara ini, Allah memerintahkan baginda agar bersabar dan menegah dari mentaati golongan kafir menerusi firman ayat yang kedua yang dinyatakan sebab turunnya tadi. Ayat yang kedua dari ayat yang saya baca tadi, yaitu firman Allah, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafur. Kita lihat tafsiran. Maknanya, sebagaimana Allah memuliakan engkau dengan menurunkan Quran, maka bersabarlah menerima qada dan qadar Allah. Allah menurunkan Quran kepada kamu. Kamu, aku tuntut kata Allah, bersabar mengikut qada dan qadar yang Allah tentukan. Li hukmi rabbika, diterjemahkan di sini bersabarlah melaksanakan ketetapan. Ketetapan pada dulu. Lalu dah saya uraikan. Satu ketetapan itu ialah hukum syarak, itu ketetapan Allah. Kita dah sabarlah menerima ketetapan Allah. Ya, Allah kata kamu wajib tunaikan haji seumur hidup sekali. Bulannya ialah bulan Dzulhijjah. Kamu kena wukuf daripada 9 Arafah. Tak kiralah musim panas ke musim sejuk, ikut nasib kamu lah. Kamu pergi ke Mekah macam tahun ini panas-panas. Fasbir li hukmi rabbika, sabar menghadapi ketentuan hukum Tuhanmu. Kamu tak boleh pilih nak buat haji ke musim sejuk misalnya. Itu ketetapan Allah dari segi hukum syarak. Satu lagi makna li hukmi rabbika, qada dan qadar Allah yang berbeza antara kita seorang dengan seorang yang lain.
Alhamdulillah, kita ini saya kata Allah panjangkan umur, sempat lagi tahun ini 2 kali hari raya. Ada orang yang tak sempat, maka dia kena sabarlah. Sabar bagi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku itu hukum rabbika, karena makna hukum itu hukum syara dan takdir Allah kepada setiap orang dan setiap peristiwa. Ya, 24 ekor lembu disembelih oleh tim Saperlis, seekor daripadanya kena tembak dulu baru disembelih. Itu kalau kita ingat, itu hukum rabbika. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata di sini, bersabarlah kita menghadapi qada dan qadar Allah, yaitu kebijaksanaan Allah menangguhkan kemenangan kamu dengan menewaskan golongan musyrikin. Kalau bagi Rasulullah, kamu kena sabarlah wahai Muhammad. Biar kebijaksanaan Allah tangguhkan kemenangan kamu, walaupun Allah jamin Allah akan menangkan kamu, tapi kamu hanya menang setelah kamu berhijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah dengan berlaku perang Badar. Fasbir li hukmi rabbika, sehingga tempoh tertentu yang sejajar dengan hikmah yang ditetapkan. Juga bersabarlah menjalankan tugas tabligh. Ini tugas ini kepada Rasul, dan tugas kepada Rasul adalah tugas kepada kita. Kita kena sabar menjalankan tugas menyebarkan risalah dan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah. Tiap-tiap satu tempoh dan waktu ada baginya perkara dan hukum yang ditentukan oleh suratan azali. Tiap saat dan tempoh ada ketentuan Allah untuk kita secara umum. Macam kita ni kan musim kejap-kejap panas, kejap hujan, itu secara umum. Tapi ada yang berbeza. Ya, ada yang berbeza. Ada orang yang sihat aja, ada orang yang bila panas di rumah dan sebagainya. Ini semua dipanggil hukmi rabbika yang kita perlu sabar menghadapinya. Itu suratan azali. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan membela kamu dengan sebaik cara pengurusannya. Jangan kamu taat kepada mana orang kafir dan munafik yang melampau dalam kekufuran dan membuat dosa, kejahatan dan maksiat. Sekiranya mereka mahu menghalang kamu dari menurut apa yang Allah turunkan kepada kamu, bahkan sampaikanlah ajaran Allah yang diturunkannya kepada kamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah pasti memelihara kamu dari gugatan manusia. Perkataan al-ismu wala tuti' minhum asiman. Dia berkaitan perkataan al-asim di situ, orang yang melakukan maksiat. Manakala al-kufr pula ialah orang yang mengirimkan nikmat dan melampau dalam kekufuran. Sebab itu wala tuti' minhum asiman au kafura. Apa beza di antara asim dengan kafur? Asim dia kata ialah orang yang melakukan maksiat. Al-kuf orang yang menyelewengkan nikmat dan melampau dalam kekufuran. Setiap orang yang kufur dia berdosa, dan setiap orang yang berdosa tidak mestinya kufur. Ada beza kan? Jangan engkau taat kepada orang yang berdosa atau orang kafir. Orang berdosa tak mesti kufur, orang kufur mesti berdosa. Kedua-duanya jangan kamu taati kehendak mereka, sebaliknya laksanakan apa yang Allah suruh, iaitu bersabarlah melaksanakan ketentuan Allah. Allah tentukan kamu jadi rasul, tugas kamu ialah menyampaikan. Rasul dah lama wafat, tugas siapa pula menyampaikan? Ingat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, dia mewarisi tugas Nabi, yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara contoh orang yang berdosa ini al-asim ialah Utbah bin Rabi'ah, kerana ia melakukan berbagai jenis amalan fasik. Ini orang berdosa, ya, bukan orang yang kafir. Nama dia Utbah bin Rabi'ah, sebab dia melakukan berbagai amalan fasik. Diriwayatkan bahawa beliau berkata kepada Nabi SAW, tinggalkan urusan agama kamu itu. Dia kata, wahai Muhammad, berhentilah kamu meninggalkan Islam
Aku akan mengahwinkan anakku kepada kamu. Sesungguhnya di kalangan kaum Quraisy, akulah yang memiliki anak yang tercantik. Dia tawarkan anak dia kepada Nabi. Cuma dia minta Nabi berhenti daripada menyampaikan ajaran Allah. Itu orang yang berdosa. Apa pula contoh orang yang kufur? Au kafur. Kafur ini maknanya orang yang sangat kufur. Asim, banyak dosa. Di antara contoh orang yang kufur ialah Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau sangat kuat berpegang dengan i'tiqad kekufuran. Diriwayatkan dia berkata kepada Nabi SAW, aku sedia memberikan hartaku seberapa yang engkau mahu. Aku memang orang yang berada. Maknanya kan yang tadi itu tawaran kahwin dengan anak dia cantiknya. Yang ini dia kata aku sanggup beri kamu berapa banyak harta yang tak kau. Sebab aku memang sangat kaya. Lalu Nabi SAW membacakan ayat dari awal surah Al-Surah Hamim As-Sajdah sehingga firman Allah, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mislu sa'iqati 'adin wa samud. Ya. Bukan surah Hamim As-Sajdah, itulah dari surah Fussilat. Surah itu mengandungi 54 ayat. Ayat yang bermaksud ialah, oleh itu kalau mereka enggan beriman, maka katakanlah wahai Muhammad, aku memberi amaran kepada kamu dengan azab yang dahsyat, yaitu petir seperti petir yang telah menyambarkan kaum Ad dan kaum Samud. Ini kepada golongan kafir. Kemudian Utbah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Al-Mughirah beredar meninggalkan baginda sambil salah seorang dari mereka berkata, aku fikir Ka'bah akan runtuh. Maknanya dia marah betul kepada Rasulullah yang tidak menerima tawaran berkahwin dengan anak orang paling cantik. Kemudian ditawarkan harta pun Rasulullah tidak ambil peduli. Sebaliknya Rasulullah bersabar melaksanakan ketentuan Allah kepada baginda. Walaupun Nabi SAW tidak taat kepada mana-mana orang kafir, tetapi Allah mengeluarkan tegahan kepada baginda itu. Kenapa? Nabi tak pernah taat kepada keinginan orang kafir. Dan Nabi tak pernah taat. Kenapa Allah turunkan wala tuti' minhum asiman aw kafura? Ya. Dia kata kerana justru baginda adalah contoh ikutan. Kerana Nabi ini contoh ikutan. Baginda memang tidak akan taat, tapi Allah buatkan larangan wala tuti'. Kita ini Nabi memang takkan ikut, tapi kita ni mungkin ikut kalau dapat tawaran yang hebat-hebat. Sebab itu ayat ini kekal untuk kita pula, ya. Kerana baginda adalah contoh ikutan. Sebab itu doa kita pun selalu minta ikut. Imam tadi baca doa yang pertama, Allahumma ja'alna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awal wa akhir wa zahir wa batin wa qawla wa fi'la wa ibadatan wa amalan salihah. Ya Allah, jadikan kami semua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam awal akhir zahir batin, perkataan dan perbuatan, amal soleh dan ibadat kita semuanya nak ikut Nabi. Kita di sini, ya. Sebagai contoh ikutan dalam ayat yang sama menunjukkan manusia sentiasa memerlukan peringatan dan bimbingan berterusan, kerana di dalam dirinya ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan dan kerosakan. Jadi bila kita baca ayat ini, terutama kita baca selalu kalau subuh Jumaat tu kan, kita baca ayat wala tuti' minhum asiman aw kafura. Jangan taat terhadap orang kafir, sama ada yang banyak buat dosa atau yang terlalu kufur. Jadi kita ingat itu, ya. Jika manusia tidak memerlukan taufik dan bimbingan Allah, tentulah Rasulullah SAW yang maksum terlebih dahulu mengutamakan untuk tidak menerimanya. Sebab itu setiap individu Muslim wajib menggesa dirinya agar mendampingkan diri kepada Allah dan menyeru kepadanya. Kita ni ada dua tanggungjawab. Dekatkan diri kita kepada Allah, seru orang lain supaya dekat juga dengan Allah Subhanahu wa taala.
supaya kita sentiasa terpelihara dari terpengaruh dengan hawa nafsu dan syahwat. Baik, dah dua ayatnya yang ditafsirkan. Pertama tadi ialah inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Yang kedua fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Kita pergi kepada ayat yang ketiga, itu ayat 26 dalam surah Al-Insan. Selepas tegahan tersebut disusuli oleh Allah dengan arahan dalam firman yang bermaksud, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebahagian waktu malam, sujudlah kepadanya dan bertasbihlah memujinya pada bahagian yang panjang di waktu malam. Kita sambung dengan ayat wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Sambung lagi satu ayat wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Apa uraian kepada dua ayat itu? Maknanya, teruskanlah mengingati Allah sepanjang waktu dengan hati dan lidah. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi petang, ingat nama Tuhan Muhammad. Ingat itu dengan hati dan dengan lidah, ya. Dengan lidah bila kita sebutlah. Kita sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita ingat dengan lidah. Dengan hati, mulut kita tidak menyebut, tapi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu mengingati Allah itu dia mungkin dengan lidah, mungkin dengan hati, mungkin dengan perbuatan. Ya, saya bercakap dengan lidah, tuan-tuan dengar, itu adalah dengan perbuatan. Kita sama-sama sedang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu majlis ilmu itu kata ulama sebahagian dari majlis zikir. Majlis zikir belum tentu dia majlis ilmu. Sama-sama kita zikir saja. Tapi kalau majlis ilmu, padanya ada majlis ingat kepada Allah. Dirikanlah salat dengan menghadap Tuhan kamu pada awal dan hujung hari. So, itu merujuk kepada firman Allah, wa min wazkur isma rabbika bukratan wa asila pagi petang, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Sepanjang waktu dan dirikanlah salat dengan menghadap Tuhan kamu dari awal hujung hari, yaitu salat subuh dan salat asar. Subuh ke awal, salat asar ke awal malam. Begitu juga dirikanlah salat dengan menghadap Tuhan kamu pada waktu malam, yaitu salat maghrib dan salat isya. Bangunlah mendirikan salat tahajud pada sebahagian waktu malam. Itu yang disebut wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, ya, yang bermaksud dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam dan kerjakanlah sembahyang tahajud, wa minal laili fatahajjad bi. Laksanakan sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu, tambahan dari sembahyang 5 waktu yang fardu itu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkan pada akhir akhirat di tempat yang terpuji, ya. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, sama dengan ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, bangunlah beribadah yang tahajud pada waktu malam, kecuali sedikit masa untuk berehat. Tidurlah sama ada separuh dari waktu malam atau kurang sedikit dari separuh, ataupun lebihkan sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Baca Quran itu dengan tartil, dengan bertajwid. Kalau ada keupayaan selain daripada tartil, itu maksudnya bertajwid, kita baca Quran, kita perhatikan maksud daripada, ya, kerana
Dengan kita memperhatikan maksud daripada ayat-ayat yang kalau kita faham, dia sangat menimbulkan rasa insaf kita. Kalau Imam tadi baca surah Al-Hakumut Takatsur, kalau kita hayati, sebenarnya Allah sedang mengingatkan kita, Al-Hakumut Takatsur, kamu duhai manusia selalu diladaikan oleh keinginan kepada banyak. At-takatsur itu nak banyak. Banyak apa? Kalau kita rujuk dalam tafsir, dia banyak dua je. Satu banyak harta, satu banyak pengikut, banyak anak pinak. Memang manusia zaman dulu macam tu lah. Bagaimana hebatnya mereka nak menunjukkan banyak bilangan, hatta zurtumul maqabir. Kamu macam tu lah perangai kamu, nak banyak harta, nak banyak keluarga, sampai akhirnya kamu tak sedar kamu mati. Itu satu tafsiran. Satu tafsiran lagi, hatta zurtumul maqabir ini, kalau kita baca kitab tafsir, orang Arab zaman dulu, musyrikin Quraisy terutama, dia masing-masing nak berbangga dengan kabilah dia, dengan puak dia. Kalau kita barangkali dengan taman kita ni orang paling ramai. Kabilah juga, kabilah kami paling ramai. Akhirnya di jumlah kabilah lawan dia lagi ramai. Tapi dia teringat yang mati itu kabilah kami lagi ramai. Kalau tak dia mati kita pergi kubur, kita bilang pula yang mati. Itu maksud hatta zurtumul maqabir. Itu sifat manusia yang Allah ingatkan melalui Al-Hakumut Takatsur. Sebab itu saya kata kalau kita perhatikan Al-Quran dengan makna yang sangat menginsafkan kita. Dan saya selalu uraikan dalam surah At-Takatsur itu yang paling menakutkan kita ialah ayat akhir, summa la tus'alun yawma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah tanya kamu terhadap nikmat yang Allah beri. Kalau kita ingat yang pergi Mekah di haji 20 tahun dulu, yang Arafah itu memang panas betul gitu. Saya tengok orang di haji Arafah itu sekarang duduk dalam hemah yang hebat-hebat. Hemah dia pun ada aircon, tak sepanas bagi orang yang pergi Mekah 20 tahun atau 25 tahun dahulu. Yang dulu dia tak boleh nak tidur sebab panas. Yang sekarang dia boleh tidur sebab dia sejuk. Tuhan tanya nanti, bagaimana nikmatnya kamu sekarang ini. Jadi itu kata ayat yang menakutkan dalam surah At-Takatsur, ya. Sebab itu dia kata di sini kita hendaklah sentiasa golongan kafir Mekah dan golongan lain seperti mereka selalu lupa kepada dunia yang fana ini, iaitu dunia mereka mengutamakan kelazatan dan syahwat di samping tidak menghiraukan akhirat yang dahsyat dan lagi mengurungkan. Mereka tidak membuat persediaan untuk menghadapinya dan tidak mengambil berat tentangnya. Hari pembalasan disebutkan sebagai hari yang berat, memandangkan bukan hari pembalasan, maaf ya. Hari pembebasan disebutkan sebagai hari yang berat, memandangkan kesukaran dan kepayahan yang dilalui oleh seseorang. Ayat ini mengandungi cemohan dan celaan terhadap golongan yang derhaka. Itu sebenarnya merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Manusia ini memang tabiatnya yuhibbuna al-'ajilah, dia nak yang cepat. Kita ni semua nak senangan di dunia yang cepat, itu al-'ajilah. Wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Perangai manusia selalu tinggalkan di belakang mereka hari yang berat. Hari yang berat itu bila? Hari di akhirat nanti. Yang kita nak, kita senang di dunia ini, kita lupa apa yang akan berlaku mulai daripada alam barzakh. Alam barzakh itulah dia bermula sebagai yauman thaqila. Kerana barzakh itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi salah satu di antara dua sahaja, imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufril niran. Barzakh tu dia akan jadi taman syurga, mudah-mudahan kita dapat itu. Ataupun satu lagi, dia menjadi lubang neraka. Lepas tu
berakhir dengan kiamat, bermulalah perjalanan yang sangat sakit, yang sangat berat apabila kita berada di mahsyar, timbang amal, lalu as-sirat, lepas as-sirat masuk syurga. Mudah-mudahan kita sebahagian darinya, ya. Tapi manusia selalu memikirkan tentang yang segera ini. Sikap terhadap dunia ini merupakan garis pemisah antara golongan mukmin dan golongan kafir. Ini pandangan pengarangnya dalam menguraikan ini. Dia kata sikap terhadap dunia merupakan garis pemisah antara golongan mukmin dan kafir. Orang beriman, mereka beramal untuk dunia dan akhirat. Kita ni beramal untuk dunia dan akhirat. Sebab itu kita lakukan suruhan Allah, walaupun kadang-kadang kita rasa berat, tapi kerana kita beramal untuk dunia dan akhirat. Manakala orang kafir, mereka beramal untuk dunia sahaja. Pendirian mengutamakan dunia adalah berteraskan pandangan dan sikap kebendaan dan bersifat utilitarian, yakni samsek, atau menjurus kepada kepentingan diri. Ini menunjukkan bahawa penyebab mereka kepada kekufuran, cintakan sesuatu yang cepat, lenyap dan fana. Itu orang kafir. Cuma yang saya risau kita tu kadang-kadang cintakan yang segera ini lebih daripada yang akan datang itu. Ya, alhamdulillah, semakin kita belajar, semakin kesedaran diberikan, kita lebih mengutamakan akhirat. Dan ini kita boleh lihat dari sudut kalau kita banding dengan 15 tahun dahulu, sebenarnya tak banyak orang buat korban hari raya ni sebenarnya. Tapi alhamdulillah, sekarang ini yang muda-muda pun kalau dia ada kemampuan, dia akan buat ibadat korban. Bahkan ibadat korban, saya tengok tadi di situ pun dah ditutup penuh. Banyak kan, banyak orang nak buat. Betul kalau saya ingat dulu tak ada ramai orang nak buat korban. Sekarang ni ramai. Kenapa tu? Kerana kita bukan lagi wahibbunal ajilah, tapi kita wahibbunal ajilah. Kita suka yang akan datang itu, kebahagiaan di akhirat nanti. Ya, kerana syait. Nah, kita sambung sikit.
quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula. La haula. La ilaha illallah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatul qa'imah hati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliqul Baik, saya baca satu ayat saja lagi ya. Lepas itu kita berhenti insya-Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesempurnaan kuasa Allah. Di samping menampilkan dalil bahawa berasaskan kekuasaannya mewujudkan sesuatu yang asalnya tiada. Allah nak jelaskan tanda kuasa dia. Maka dia juga berkuasa untuk mengembalikan dan membangkitkan semula sesuatu yang telah dilenyapkan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-28. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Yang bermaksud kamilah, yakni Allah. Allah ni dalam Quran kadang-kadang digunakan perkataan kami, kadang-kadang digunakan perkataan aku. Dan kalau kami itu bukan menunjukkan banyak, tapi menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Nahnu, kami, kalau aku ana, di sini nahnu. Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan sendi tubuh mereka. Allah yang buat kita, kemudian ada sambung-sambung sendi-sendi kita ni, ya. Yang 300 lebih sendi dalam badan kita ni. Allah yang menciptakan mereka dan menguatkan sendi tubuh mereka. Seandainya kami mahu, kami boleh sahaja menggantikan mereka dengan orang yang seumpama dengan mereka. Maknanya Allah kata, kamu jangan dah nak tunjuk hebat, nak lawan aku. Sebab yang buat kamu tu dulu aku. Yang cantum-cantumkan sendi-sendi kamu tu adalah aku. Kalau aku nak, kata Allah, baddalna amsalahum tabdila. Aku boleh binasakan kamu semua, aku ganti dengan kumpulan manusia yang lain. Itu maksud ayat sepintas lalu. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kami buat kamu, kami cantum-cantumkan sendi-sendi kamu. Wa idza syi'na, kalau kami nak, baddalna amsalahum tabdila. Kami binasakan kamu, kami gantikan dengan golongan yang lain. Baik, tafsiran kepada ayat itu. Wajarkah orang kafir alfa terhadap Tuhan mereka, yakni Allah, padahal Allah menjadikan mereka dan juga anggota mereka dengan sendi-sendinya yang dihubungkan saluran darah dan urat saraf, ya. Sendi ada saluran darah, ada urat saraf yang sangat kecil di seluruh tubuh badan kita. Seandainya Allah kehendaki, nescaya Dia membinasakan mereka seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan kaum Samud, lalu menggantikan mereka dengan golongan yang lain yang lebih patuh dan tunduk kepada Allah berbanding dengan mereka. Kan kaum Nabi Nuh tu habis semua dibinasakan oleh Allah, kecuali yang selamat dalam kapal Nabi Nuh. Tapi hari ini daripada yang selamat itulah berkembang biaknya manusia. Ayat yang sebanding dengan ayat ini ialah
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 133, "Iyasha yuzhibukum wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu 'ala zalika qadira." Yang bermaksud, jika Allah menghendaki, Dia memusnahkan kamu wahai umat manusia, dan Dia datangkan gantinya dengan umat-umat yang lain. Allah Maha berkuasa melakukan yang demikian itu. Wa kana Allahu 'ala zalika qadira. Satu lagi ayat dalam surah Ibrahim ayat 20 dan ayat 19, Allah berfirman, "Iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid." Ayat di atas tadi, "Iyasha yuzhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin." Ayat ini, "Iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz." Jika Dia menghendaki, nescaya Dia binasakan kamu dengan sebab kekufuran kamu, dan didatangkan pula dengan makhluk-makhluk yang baru. Itu bukan suatu yang sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua-dua ayat itu tadi mengingatkan kita manusia supaya sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan sukar bagi Allah kalau nak membinasakan kumpulan manusia, dan Dia boleh gantikan dengan makhluk yang lain atau manusia yang lain yang lebih taat. Baik, di bahagian akhir nanti kita ada beberapa ayat lagi, sekali lagi lah untuk kita habiskan seterusnya dengan panduan hidup di akhir surah Al-Insan. Kita akan sambung nanti dengan inna hazihi tazkiratun faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa ay yasha Allah innallaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimin a'adda lahum azaban alima. Kita doa mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kita tamatkan surah Al-Insan ini mudah-mudahan pada tahun baru 1448 Hijriah, insyaAllah ya. Syukur kepada Allah kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Dan saya mohon maaf salah dan silap. Selamat Hari Raya, walaupun dah habis Hari Raya ya. Maaf zahir batin. Kita akhiri dengan tasbih serta bacaan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa di akhir bulan yang akan datang.